Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Rakyat Malaysia di Korea Selatan diingatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga ia susulan amaran hujan lebat yang dikeluarkan pentadbiran meteorologi Korea di seluruh negara itu yang menyaksikan banjir buruk sejak beberapa hari lalu. Dalam laman Twitter, Kedutaan Malaysia di Seoul menasihatkan mereka mengelak kawasan terlibat selain berhati-hati ketika melalui tapak pembinaan, cerun dan dinding penahan. Sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh menghubungi Kedutaan Malaysia sama ada melalui telefon atau email. 41 orang disahkan terkorban dan 9 lagi masih hilang dalam kejadian banjir dan tanah runtuh di seluruh negara berkenaan. Menurut Kementerian Dalam Negerinya, daripada jumlah itu 14 orang ditemukan maut di dalam terowong bawah tanah di Chengdu di wilayah North Chungcheong. Ia susulan 17 kenderaan termasuk sebuah bas terperangkap selepas terowong sepanjang 430 meter itu ditenggelami air. Bagaimanapun operasi mencari dan menyelamat di terowong berkenaan ditamatkan lewat Isnin selepas mayat mangsa terakhir ditemukan. Pemimpin Parti Move Forward, Peter Lim Jarunrat kembali mendapat sokongan gabungan 8 parti untuk dicalonkan semula bagi merebut jawatan Perdana Menteri Thailand pada pusingan kedua pengundian. Ia merupakan peluang terakhir beliau untuk memenangi jawatan berkenaan. Peter sebelum ini mengumumkan akan memberi laluan kepada parti kedua terbesar dalam gabungannya jika gagal memperoleh sokongan. Dalam percubaan pertama, beliau gagal mendapat sokongan lebih separuh daripada 749 anggota parlimen. Walaupun menjadi calon Perdana Menteri tunggal, Peter hanya memperoleh 324 undi manakala 182 undi menentangnya dan 199 berkecuali. Perjanjian antara Rusia dan Ukraine untuk membenarkan aktiviti ekspor bijirin ke pasaran dunia menerusi Laut Hitam kini tamat tempoh. Moskow enggan menyambung perjanjian itu yang diusahakan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Turki pada Julai tahun lalu. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bagaimanapun menegaskan aktiviti ekspor bijirin tetap akan diteruskan walaupun tanpa kebenaran Moskow. Katanya hasrat tersebut telah disampaikan kepada PBB dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sekian berita. Erdogan dalam pada itu berkata pihaknya telah menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai perjanjian ekspor bijirin Ukraine tersebut. Beliau percaya Putin akan bekerjasama bagi memastikan perjanjian tersebut diperbaharui sekiranya syarat-syarat yang ditetapkan Moskow dipenuhi. Putin menurut Erdogan akan melawat Istanbul bulan depan dan berharap usaha melanjutkan inisiatif bijirin Laut Hitam dapat dijayakan. Ia bagi memastikan krisis makanan dunia yang terkesan akibat perang Rusia-Ukraine dapat terus ditangani. Syarikat pengendali Facebook dan Instagram, Meta, bakal didenda $100,000 sehari jika terus mengeksploitasi data penggunanya. Amaran tersebut dikeluarkan Agensi Perlindungan Data Norway. Agensi berkenaan akan mengeluarkan arahan larangan kepada Meta untuk berbuat demikian dalam jangka masa terdekat. Badan Pemantau di Data Stilnet mendedahkan Meta menggunakan maklumat seperti lokasi pengguna yang disukai dan siaran mereka untuk tujuan pemasaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.